الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai pencipta bagi kita, Tuhan yang mengadakan segala-gala, yang menjadikan manusia dan jin supaya mengibadat kepadanya. Itulah tujuan ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan manusia datang kepada ini dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa khabar dan ghayak kepada kita supaya kita boleh mengingati dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Tuhan menjadikan kita bukan sia-sia, bahkan Tuhan jadikan terutamanya manusia yang Tuhan berikan usia kepadanya supaya manusia itu kenal kata dia itu sebagai makhluk, kenal sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang mengada, yang menjadi, yang merazki, yang mati, yang menghidup. Itulah hakikat hidup bagi manusia. Setelah daripada kita sahuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan puasa sebagai bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan Al-Quran di dalamnya, dan Tuhan itu memfardu di atas kita supaya berpuasa, maka alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan taufik kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita boleh berpuasa di siang hari dan kita itu berqiyam di malam hari, sahuti keredaan Allah, sahuti akan perintah Allah. Itu adalah apakah tujuan yang kita nak terima daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak lain tak bukan kerana kita nak ijtihad, nak i'lan kata diri kita adalah hamba. Beberapa hari yang telah lepas, kekasih kita telah pergi daripada kita. Semua hati-hati mereka yang beriman, mereka yang adanya Tuhan, mereka yang kenalnya hakikat hidup, kenalnya hakikat dunia, senantiasa hati dia dah ingat lagi kepada bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan mari muzarahi kita, bawakan keuntungan kepada kita, sama ada untung dalam dunia maupun untung di hari akhirat nanti. Dengan sebab itu, kesan yang kita kena tarbiyah di dalam bulan Ramadan, janganlah kita terlupa sama sekali. Kerana bulan Ramadan tak lain tak bukan iaitu hendak supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amalan yang baik yang manfaat bagi hamba, yang manfaat bagi diri kita sendiri, nak lebih daripada kita bertakwa kepada Allah.
kita kena sayang kepada diri kita, kena sayang kepada orang yang duduk bawah kita. Kerana hidup pada dunia ni hidupan yang tidak kekal abadi. Tetapi manusia yang Tuhan beri hidup kepadanya, dia akan hidup kekal abadi. Maka bagaimanakah kita nak mengisikan hidupan kita supaya nakwi kita itu dapat kebahagiaan dunia dan di akhirat? Pasti kita kena kembali kelik kepada ajaran agama yang dibawa datangkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan pula kepada kita oleh warasatul anbiya di kalangan ulama-ulama setiap masa, setiap tempat, setiap generasi. Tak putus-putus. Kerana apakah Allah Ta'ala membuatkan itu pelaturan? Tak lain tak bukan supaya nak menjadi hujah di atas kita sebagai manusia. Manusia kita tak terlepas diri daripada silap dan salah. Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam ni tak sunyi diri dia daripada silap dan salah. Setelah daripada kita ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita sampainya waktu baligh, tak keluarnya amalan kita, perbuatan kita daripada 5 rukun. Wa imma kita buat hijab perkara yang wajib, wa imma kita hijab perkara yang sunat, wa imma kita hijab perkara yang haram, wa imma kita hijab perkara yang makruh, wa imma kita hijab perkara yang haram. Manusia kita tak lari daripada 5 perkara yang tersebut. Dengan sebab itu umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita bercampur aduk di antara kebaikan dan kesilapan, kebaikan dan benda yang jadi tidak kebaikan. Maka bagaimanakah kita nak membersihkan kejahatan diri, membersihkan kesilapan diri, membersihkan kekotoran maksiat? Bagaimanakah kita nak menyuci diri kita daripadanya? Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, itu di dalam agama kita terbuka selama mana matahari tidak naik lagi balik jatuh. Senantiasa Tuhan duk buka pintu supaya kita menghadapi dia. Allah Ta'ala akan terima apakah kesalahan dosa manusia yang manusia berlaku, asalkan dia berasa sesal diri, berasa nak berhenti, berasa ada kesedaran, Allah Ta'ala senantiasa buka pintu untuk nak terimakan kesalahan itu. Dan satu lagi, selama mana kita nyawa tak sampai di hulkum, maka senantiasalah Tuhan dok berikan kepada kita bertaubat kepadanya. Dalam agama kita ya tak serupa dalam agama yang lain. Agama yang lain, kita nak mendekati urusan agama, pasti kena ada orang pertengahan. Ada padri tu padri ni, ada orang tu orang ni, seumpama dalam agama-agama yang lain. Tetapi dalam agama kita, Allah Ta'ala meletakkan diri kita sendiri, boleh merapatkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita salah, hendaklah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita tengok kesalahan banyak yang mula daripada peribadi kita, mula naik daripada tahap masyarakat kita, mula naik kepada dunia dan itu dan ini. Semua itu adalah benda yang Allah Ta'ala tak redha. Katanya Sayyidina Ali radhiyallahu an, bala tak akan turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan dengan perbuatan kejahatan yang keluar tubik daripada diri manusia. Dan dia tak akan angkat daripada diri manusia daripada bala petaka, kesusahan dan benda yang jadi penat manusia, melainkan dia itu kena kembali bertaubat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu daripada perkara yang Allah Ta'ala berikan kepada kita,
supaya kita itu tak ditipukan bala petaka jadi kau susah, jadi kau payah, jadi kau jadi bala petaka, iaitu al-istighfar. Istighfar ni kita pakat dengar semua di telinga kita. Tok imam kita pun royak, tok guru pun royak, ustaz pun royak, terkadang ibu bapa sendiri pun royak, terkadang suami pun royak, isteri pun royak, anak kelik daripada sekolah, daripada pondok pun kelik royak. Satu lagi hak tinggal kepada kita, iaitu kita nak buat kedak apa hak ditahu mari, diroyak mari, dikhabar mari. Kemusnahan bala petaka semua ni dengan istighfar yang ada di diri kita ni boleh menyelesaikan semua perkara. Tuhan kata di dalam Al-Quranul Karim, setelah daripada orang yang tidak beriman itu mengejek terhadap ajaran Islam, Nabi royak kepada mereka akan urusan akhirat yang sebenar, royak kepada mereka akan benda yang nak berlaku sungguh. Tetapi kejahilan manusia yang ada pada itu zaman mengajuk terhadap apa yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, bawa datanglah mari azab hang muduk janji ya Muhammad. Bawa wifak kami ni tengok dengan mata kepala selalu tak seduk royak kecek jadi banyaklah. Kalau mung sungguh gak kata mung tu sebagai rasul bagi Allah, bawa datang awitina bi'azabin alim. Bawa datang kepada puak kami ni seksa yang nyata, yang jelas, yang teras, lalu bawa mari. Lalu apabila mereka itu kata dengan jahil dengan itu perkataan, Allah Subhanahu wa taala bawa datang. Tuhan kita ni sangat rahmat kepada manusia. Salah tak ambil salah lagi. Kalau Tuhan ni nak buat kira dengan manusia dengan sebab kesilapan, kesalahan, ma taraka 'alaiha min dabbah, tidak tinggal di atas muka bumi ini walaupun seorang pun. Sebab manusia ni tak sunyi, walaupun orang beriman pun ada kesilapan dengan Tuhan. Lalu Tuhan waktu ayat Quran kata gana, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala nak seksakan mereka itu, manusia yang salah tadi, manusia yang deraka tadi, selama mana engkau berada sama dengan mereka itu ya Rasulullah. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ada, manusia yang khianat agama, yang deraka kepada Tuhan, yang buat kesilapan di atas muka bumi ini, selamat mereka itu daripada bala petaka dengan sebab adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali dengan mereka. Tapi sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mati giddah, telah wafat kelik kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasul tak ada dah sekali dengan kita hari ini. Seolah kata kita seorang diri sahaja. Maka apabila kesilapan yang manusia itu berlaku, yang manusia itu buat, tak lain tak bukan diri kita sendiri kena ada percaya, tetapi mujur Tuhan beri satu anak koci kepada kita sebagaimana royak tadi, iaitu gapo? Al-istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala nak seksa mereka itu sedangkan manusia yang berlaku kesilapan, kesalahan itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istighfar kepada Tuhan ni, daripada benda yang sepik jadi luas, benda yang sikit jadi banyak, benda yang jadi panas jadi sejuk, benda yang jadi haru-hara jadi tenang, benda yang jadi gelap jadi cerah, dengan sebab istighfar kita daripada keluar daripada lidah kita. Dengan sebab itu tidak ada amalan yang mudah bagi manusia nak buat amal nak lebih daripada az-zikrullah. Zikrullah, mengingati Allah Ta'ala dengan lidah dia. Salah satu daripada rupa zikrullah
iaitu mereka itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan senantiasa suruh kita istighfar kepada Dia. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata olehmu wahai Nabi Nuh kepada kaummu, royaklah kepada manusia itu, kata istighfarlah kalau salah dengan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan nak apung kepada kita. Tuhan nak kebebasan kepada kita. Apabila kita istighfar kepada Allah dengan lafaz astaghfirullah, 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 ataupun astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, boleh juga. Ataupun lafaz lain-lain, Rabbi ghfirli pun boleh, tak ada gapo. Kita senang balah mana tak apa, buatlah amal lagu mana pun tak ada masalah. Ini perkataan-perkataan yang kita kena letakkan di atas lidah kita. Apabila kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gapo kita nak dapat? Allah Ta'ala kata faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Ta'ala waktu turunkan hujan kena dengan musim dia. Seolah kata wahai rahmat betul dengan kehendak manusia. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah Ta'ala beri harta kita tu jadi banyak dan berkat. Dan Tuhan anak pinak kita jadi salih dan salihah. Hari ni kita tengok anak orang Islam kita. Kita tengok berasa kecil hati. Lebih murah daripada harga selipar yang kita pakai. Lebih murah daripada baju yang kita pakai. Dengan sebab apa? Dengan sebab keberkatan hidup itu tak ada. Banyak mereka-mereka daripada kalangan pemuda-pemudi jadi punah akal mula-mula. Dia datangkan dengan ummul khaba'is, nak hilang daripada akal fikir. Apabila hilang manusia daripada akal fikir, dia akan letakkan diri dia tak tahu kok mana lah. Duduk halal haram tak ada kira cara. Akhir sekali tumpah darah sama sendiri. Itulah ummul khaba'is. Itulah tujuan yang mereka itu nak beri umat Islam itu duk jadi duk apa yang kita boleh tengok hari ini. Dengan sebab itu kita nak buat gapo tak boleh, sebab kita tak ada pegang jawab besar-besar. Tetapi kita boleh mempertahankan diri kita dengan pemahaman kita terhadap agama kita ni benar. Dengan sebab kita faham betul, iman kita boleh tegahkan diri kita daripadanya. Apa harganya manusia kalaulah manusia itu hilang daripada akal fikir? Tak kira. Dunia apa hidup dengan tak selamat, apatah lagi akhirat yang wajib kita kena menuju pergi kepadanya. Nak selamat lagu mana, cuba kita kira tengok. Kita masa ada akal fikir yang tak terlibat dengan perkara-perkara yang mabuk umpama tu, boleh kita kira. Akan tetapi kalaulah kita terlibat juga, bagaimana kita nak letakkan diri kita? Sesat kemudian tidak berguna apa-apa. Ini perkataan orang tua kita, supaya kita boleh mengingati, boleh fikir, boleh lihat, boleh tengok, supaya kita nak dapat kejayaan kena gunanya akal fikir. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, kata manusia itu duduk di dalam kerugian, malaikat mereka yang senantiasa beriman kepada Allah dan senantiasa buat amalan yang saleh sahaja, dan mereka sesama piping nasihat menasihat, suruh bersabar sama sabar. Itu sahaja jalan kejayaan untuk kita nak menujukan kepada hari akhirat yang kekal abadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, bekallah kamu akan sifat ketakwaan. Takwa makna kita junjung retah Tuhan suruh, dan kita meletakkan dan menjauhi diri perkara yang Allah Ta'ala tegahkan kita. Orang yang boleh tegahkan diri daripada perkara yang Allah Ta'ala tegahkan dia, bukan dalam arti kata dia tidak ada hawa nafsu, tidak adanya benar keinginan kepada apa Tuhan larang. Bukan, akan tetapi dengan sebab dia reti faham akan hidup hakikat hidup diri dia, hidup dunia dan hidup akhirat, dia boleh jagakan diri dia daripadanya. Itulah maknanya at-taqwa yang kita dengar daripada mana-mana orang yang alim ulama kita, khatib, bilal, imam, tok nebe, tok meneh kita, ketua kita, siapa-siapa pun, apabila dia kata bertakwalah kamu kepada Allah, maka hendakwi kita faham di dalam akal fikiran kata junjung retah Tuhan, tinggal tegah Tuhan. Banyak tu. Hak tu sahaja yang nak selamatkan diri kita daripada seksa. Dengan sebab itu Tuhan kata watazawwadu, suruh kita itu siap sediakan amalan kita. Fa inna khairaz zadit taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekalan yang kita nak bekal masa kita hidup di atas muka bumi ini, tak ada nak lebih baik daripada sifat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya wa maulaha. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'an fitan ma dhahara minha wa ma batan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus salah.